Assalamualaikum. Kami dari Seksyen 1, Kumpulan 2. Nama saya Anisha Filis binti Abdul Rahman, KBJ 2208100013. Nama saya Nur Syafiqah Izzati binti Muhammad Fadil, KBG 22081029. Nama saya Nur Maisari Asli, KBG 22081064. Hari ini kami akan menerangkan tentang aplikasi yang berguna untuk pembelajaran kanak-kanak iaitu Kahoot. Aplikasi Kahoot ini sangat menarik untuk digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Ia kerana kanak-kanak dapat menarik minat kanak-kanak untuk mempelajari sesuatu subjek. Hal ini disebabkan oleh kanak-kanak akan menggunakan telefon pintar dan internet untuk menjawab soalan kuis tersebut. Jadi, kanak-kanak tidak akan berasa bosan untuk mempelajari sesuatu subjek di dalam kelas. Tambahan pula, zaman sekarang yang semakin canggih dengan teknologi dan IT yang dapat membantu kanak-kanak belajar di mana-mana sahaja. Terdapat sedikit perbezaan antara aplikasi Kahoot dan Quizizz. Aplikasi Kahoot merupakan satu kaedah pembelajaran melalui permainan interaktif yang mengandungi unsur persaingan yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Selain itu, aplikasi Kahoot juga menjadikan kelas lebih ceria disebabkan oleh kanak-kanak menjawab soalan kuis di atas talian telefon pintar mereka. Saya akan mengungsikan beberapa kelebihan aplikasi Kahoot. Okey, sebelum ini yang kita tahu, kita hanya boleh menggunakan kita hanya boleh membuat soalan dalam bentuk kuis, iaitu aneka pilihan dan salah atau benar bagi plan basic. Dengan adanya aplikasi Kahoot ini, kita boleh mencuba semua bentuk soalan bagi kuis, termasuklah type answer, iaitu jawapan yang perlu di-type. Okay, selain itu, puzzle iaitu menyusun jawapan mengikut urutan, dan poll iaitu membuat pancian dan slide memasukkan kandungan pembelajaran atau penjelasan lanjut. Kelebihan yang kedua pula, dengan aplikasi Kahoot, kita dapat mengehadkan bilangan pemain yang ditambah kepada 2,000 orang. Dengan menggunakan plan premium, kita boleh menjadikan host sehingga 2,000 orang bermain bagi satu sesi Kahoot. Sama ada ia di-host secara langsung iaitu live, atau boleh diberi sebagai kerja rumah kepada pelajar. Oleh itu, dengan mempunyai akaun basic hanya menampung sehingga 1,000 pemain bagi mood live dan 100 pemain bagi mood challenge. Dekat sini saya boleh katakan aplikasi Kahoot boleh memasukkan dengan ramai pemain atau kanak-kanak. Kelebihan yang ketiga pula, akses penuh dengan jutaan sumber gambar yang berkualiti tinggi. Bagi akaun premium aplikasi Kahoot ini, aplikasi Kahoot ini menyediakan akses penuh kepada jutaan gambar dan imej yang berkualiti tinggi di Kahoot. Akses adalah terhad bagi akaun basic sahaja. Penggunaan untuk menggunakan Kahoot adalah anda perlu ke laman web Kahoot untuk mempunyai akaun terlebih dahulu. Klik sign up untuk pertama kali mendaftar. Selepas itu, anda boleh mula membuat set soalan yang dikehendaki. Ketika nak buat soalan, anda boleh menggunakan segala tools yang ada di ruangan tersebut untuk jadikan ianya lebih kreatif dan menarik untuk dijawab. Contohnya, anda boleh masukkan teks, gambar atau video yang berkaitan. Anda juga boleh isikan tajuk, bahasa, audiens yang sesuai dengan kuis yang dibuat. Kalau kuis tersebut untuk pelajar, mungkin boleh pilih audio school.
Selepas selesai mengisi maklumat asas untuk kuis tersebut, anda boleh menambah soalan dengan klik Add Question. Kahoot akan memaparkan terus ruangan soalan yang hendak dibuat seperti gambar di bawah. Anda perlu isikan soalan, masa menjawab dan pilihan jawapan. Untuk menentukan jawapan yang betul, anda perlu tik sahaja sehingga keluar warna hijau di kanan jawapan. Jika sudah habis di ruangan tersebut, anda boleh klik Next. Itulah cara mengisi soalan. Bila semua soalan dah selesai, terus save dan data itu semua akan disimpan dalam akaun yang anda dah didaftarkan tadi. Anda boleh ulang semula untuk membuat soalan lain sebanyak mana anda mahu. Pada hari yang anda mahu gunakan Kahoot ini, anda boleh meminta individu yang hendak menjawab, contohnya pelajar tersebut, login Kahoot. Aplikasi ini cukup mudah, cuma perlu ada sambungan internet, data atau wifi, dan boleh dijawab menggunakan PC, laptop dan smartphone. Atau lagi mudah, gunakan smartphone sebab boleh terus download apps Kahoot dari App Store ataupun Apple Store. Sebelum memulakan kuis, anda perlu memberi game pin kepada individu, iaitu pelajar yang nak jawab soalan tersebut. Game pin tersebut boleh dapat dari anda sendiri, dari kita sendiri jika semua telah bersedia. Tapi kena ingat tahu, game pin ini akan berubah-ubah setiap kali nak start kuis. So, tak perlu nak salin dekat mana-mana pun. Kemudian pelajar boleh masukkan nickname sendiri bagi tujuan identifikasi, kerana pada akhir kuis nanti markah akan dipaparkan mengikut nama-nama yang telah dimasukkan tadi. Sementara menunggu untuk habis, nama dan bilangan individu yang sudah menyertai kuis tersebut akan terpampang di skrin utama. Setelah selesai semua yang menjawab kuis tersebut, maka sesi menjawab boleh dimulakan dengan klik Start. Sebaiknya maklumkan beberapa syarat kuis yang telah ditetapkan seperti masa yang diperuntukkan untuk setiap soalan. Soalan akan dikeluarkan seperti contoh yang telah saya cuba buat dan boleh terus menjawab. Bila selesai menjawab untuk satu soalan, Kahoot akan memberi paparan jawapan yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan kelemahan aplikasi Kahoot dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Penggunaan aplikasi Kahoot ini juga terdapat kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru tidak dapat mengetahui markah semua pelajarnya setelah soalan kuis tersebut tamat. Guru hanya dapat mengetahui markah 3 orang kanak-kanak atau pelajar yang mencatatkan markah tertinggi sahaja. Jadi, guru tidak dapat menganalisis dan sukar mengetahui tiap tahap pemahaman setiap kanak-kanak di dalam kelas tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi Kahoot ini juga yang menggunakan internet menyebabkan beberapa orang kanak-kanak tidak dapat menyertai kuis Kahoot tersebut kerana pelajaran internet di telefon pintar pelajar sangat perlahan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.